Nilainya adalah dalam ringgit Malaysia. Jadi apa benda R, C dengan M ni? Tengok kat bawah ni penerangan dia. R tu adalah retail price. Retail apa? Retail tu bahasa Inggeris dia, dalam bahasa Melayu adalah harga jualan. Okay, harga jualan ni maksud harga yang kita gunakan, harga yang kita letakkan semasa menjual barang tu. Itu namanya harga jualan lah. Harga sesuatu barangan yang dibeli atau perkhidmatan yang digunakan. Ini kalau ayat ni kepada customer lah. Bila customer beli barang, apa yang dia beli barang tu, itulah harga jualan ataupun retail. Okay, cost price. Harga kos ataupun harga asal. Okay. Harga yang dibiayai oleh pengeluar untuk menghasilkan produk tersebut tertentu atau menyediakan perkhidmatan. Perkhidmatan pun kadang kita panggil juga perniagaan. Dia sekarang ni bukan sekat jual barang, perkhidmatan pun ada. Contohnya awak nak ambil upah orang gaji. Contoh, orang gaji pun kita upah kan. Okay, tukang cuci mop lantai, tukang kemas dapur, itu pun kita panggil sebagai perkhidmatan lah. Ataupun kalau kata mudah, tuition. Tuition kan, awak buat tuition, menyediakan perkhidmatan. Tuition tu salah satu perkhidmatan lah, pengajaran. Bermaksud awak pergi tuition tu, awak jumpa mana-mana cikgu yang mengajar tu, dia bagi awak perkhidmatan dan awak bayar perkhidmatan dia tu ikut harga yang dia tentukan. Okay, itu pun dipanggil perkhidmatan. Dan yang seterusnya markup lah, kenaikan harga. Perbezaan harga jual dengan harga kos, ni markup. Bermaksud harga jual bersamaan dengan kos tambah markup. Okey, kita tengoklah contoh soalan. Tapi tengoklah, bila melibatkan soalan, biasanya dia akan bagi dalam bentuk pernyataan ataupun pengkesahan. Okey, orang tu jual barang apa, orang tu beli apa. Itu yang digunakan sebab benda ni yang awak akan jumpa dalam kehidupan seharian. Untuk awak gunakanlah macam mana nak mengira. Okey, kita tengok soalan ni. Markup pula kita ambil kira kadang-kadang menggunakan persen. Ada dua jenis markup persen. Ada dua jenis. Satu, markup tu persen dia based on cost. Satu, markup tu based on retail, harga jualan. Okay, kalau bahasa Melayu dia harga kos sebuah meja RM5,000, apakah harga jualan? Soalan tanya apa? Soalan tanya adalah harga jualan. Saya draw sikit. Ni. Apakah harga jualan? Jadi apa soalan minta sebenarnya? Apa soalan nak cari? Soalan nak cari mana sudah conteng sikit. Okay, lain lah. Soalan mesti nak cari R berapa? Betul? Ini untuk soalan A lah. Dan soalan B, soalan nak cari apa? Pun masih lagi sama. Apakah harga jualan? Jadi soalan nak cari R berapa? Jadi at the end of the soalan, awak mesti dapat R bersamaan dengan berapa. Saya tunjuk A dulu Saya tunjuk A. Okay. Jadi soalan A tanya apa? 5,000 kos. Jadi automatically soalan tanya R. Jadi yang itu kita letak R sama dengan. Ni R berapa? Itu soalan tanya. Okay. Formula kita ada apa? R sama dengan C tambah M. Itu yang saya terangkan tadi. Jadi apa yang dibagi dalam soalan? Cost price adalah 5,000. Jadi automatik 5,000 ni apa? Adalah C ke M? C lah. Itu kita tulis siap-siap. C sama dengan 5,000 kat bawah ni. Ni C sama dengan 5,000. Dan markup apa dia nak? Markup dia nak 20% markup. Markup kita ada 20% daripada mana? Dia nak daripada soalan A. 20% berdasarkan cost price. Jadi 20% mendarabkan C. 20% mendarabkan C. Jadi berapa nilai dia sebenarnya ni? Kalau kita kira. Okay, 20% berapa? 20% lah. 20 bahagi 100. Darab dengan C. C kita berapa? C kita adalah 5,000 kan? Betul? 5,000 kan? Jadi kalau kita kira yang ini, 20%, 1/5, kita akan dapat 1,000. Saya letak bawah ni. Ini kat sini. Kecilkan. Dia tak ada kecil dah. Okay, yang kita kira kat sini ni, C ni bersamaan dengan apa? 20%, 20 bagi 100 darab 5,000 bersamaan dengan 1,000. Jadi nilainya adalah
1000 lah. Jadi bermaksud dia nak kita markupkan sebanyak RM1000. Dia nak kita markupkan sebanyak RM1000. Berapakah harga kos dia? RM5,000. Jadi kalau RM5,000 dengan markup RM1,000, berapa yang kita nak jual? Tambahkan saja. Dalam ni dia buat pendekkan jalan kerja. Maksud yang mana saya kira ni tadi tu ditulis dekat sini. 0.2 ni adalah 20%. RM5,000 dah RM5,000 lah. Jadi yang dekat sini awak dapat RM1,000 tambah dengan RM5,000, iaitu harga jualannya adalah RM6,000. B pun sama, apakah harga jualan? Soalan tanya apakah harga jualan, R lah yang kita nak cari dan R lah yang kita tanda soalkan. Saya paling suka kalau memang pelajar dia tulis dulu maklumat ni. Ni. Maklumat ni dia tulis siap-siap. Sebab kita memang belajar berdasarkan 3 benda sahaja, iaitu retail, cost dengan markup. Jadi kita keluarkan maklumat 3-3 ni daripada soalan. R apa, C apa, M apa. Bila kita keluarkan, kita akan nampak sebenarnya apa yang kita nak cari. Jadi R, apa benda? R memang kita nak cari. Jadi kita buat tanda sama dengan. C, berapa? Cost, RM5,000. Dan M, berapa? 20%. Dan ni soalan B adalah 20% berdasarkan retail price. Jadi R lah 20% darab R. Kalau based on cost, darab cost. Kalau based on retail ataupun jualan, darab R. Yang ini awak memang kena hafal untuk fahamkan. Jadi dah ada, boleh kira. Okay, dekat sini apa yang kita cari? R lah. Jadi dalam ni, kita tahu tak nilai R? Kalau macam dekat sini, kita tahu nilai C. Kos kita RM5,000. Kan? Yang itu kita boleh kira 20% darab RM5,000 sama dengan dapat nilai RM1,000. Okay. Sekejap saya silent dulu. Ganggulah WhatsApp. Okay. Jadi, yang itu kita boleh kira dapat nilai. Kat sini nilainya RM1,000. Sebab apa kita tahu nilai C? Tapi untuk dekat sini, nilai R kita tak tahu sebab kita memang nak cari. Betul kan? Kita memang nak cari nilai R kita kan? Kita tak tahu pun nilai R kita berapa lagi. Yang kita tahu nilai C. Dan tiba-tiba markup pula berdasarkan nilai yang kita tak tahu. Jadi apa yang kita boleh buat? Yang dekat sini, apa yang terjadi adalah kita boleh wujudkan persamaan ini. Yang melibatkan unknown lah. Dan unknown kita kat sini R lah. Jadi apa yang kita buat lah, kita gantikan dulu ke dalam formula. Formula kata apa? R sama dengan cos 5,000 tambah dengan M. Dan M kita berapa? 20% darab R. 20% kalau kita kira dia akan jadi 0.2. Yang ini saya dah ajar pada minggu lepas. Macam mana nak tukar persen kepada perpuluhan. Ingat lagi? Okey, bermaksud kalau persen iaitu 20 bahagi dengan 100 lah. Apa sahaja yang dipersenkan bermaksud dia bahagi dengan 100. Kalau awak kira awak dapat 0.2. Okey, jadi itu nilai kat sini. Kemudian oleh kerana darab dengan R, okay, darab R kat sini, jadi dia akan jadi 0.2 R lah nilai dia. Jadi kerana kita melibatkan unknown lagi, jadi kita kena ambil kira 0.2 R tu. Jadi dia akan jadi apa? Dia akan jadi R sama dengan 5,000 tambah dengan 0.2 R. 5,000 datang daripada C, 0.2 R datang daripada mana? Daripada markup. Dan retail kita nak cari. Jadi bila dah jadi macam ni, kita dah jadi satu persamaan yang ada satu unknown saja. Apakah unknown dia? R lah. Cuma dia ada dua, satu dekat kiri, satu dekat kanan. Jadi apa yang kita boleh buat? Pindahkan unknown tu ke satu pihak. Jadi kalau R dekat sini dan sini ada 0.2 R, pindahkan ke R yang lebih besar. Jadi R ni 1, jadi 0.2. Jadi pindahkan dia ke sebelah R sini. Jadi 0.2 pindah sini, tambah akan jadi tolak. Dan 5,000 akan kekal seorang-seorang dekat sana. Okey. Jadi R sama dengan, R tolak 0.2 R. Bila ada dua unknown yang ditolak atau ditambahkan, bermaksud yang berlaku operasi adalah nombor di depan dia. Apa nombor depan dia? Apa nombor depan dia? 1 lah. Untuk yang ini 1.
Depan R ni sebab dia tak tulis apa-apa, dia maksudnya dia adalah satu R. Dan untuk R yang belakang adalah 0.2 R. Jadi yang berlaku adalah 1 tolak 0.2 R. Yang itu jawapan dia 0.8. Yang itu jawapan dia 0.8 R. Dan dekat sini berapa? 5,000 lah. Jadi macam mana nak cari R? Kerana kat belakang ni R bukan lagi sorang-sorang tapi ada perpuluhan. Jadi perpuluhan ataupun pemalar di depan R ni perlu dipindahkan ke sebelah number. Darab kan? Darab pindah sana jadi bahagi. Yang itulah 5,000 bahagi 0.8. Berapa dapat? Kira lah. 5,000 bahagi 0.8. Jawapan dah dekat sini. RM6250. Ingat yang kita cari adalah R, mungkin soalan tanya C dan mungkin soalan tanya M berdasarkan maklumat soalan. Dan apakah saya ulang balik dari soalan tadi? RCM tu apa? Adalah duit, ringgit. Jadi jawapan akhir awak mestilah ada mana ni? RM. Ni. Tak ada RM, mungkin boleh dipersalahkan. Okey, contoh yang sini dalam BI lah sebab buku rujukan kita dalam BI. Ni formula ni adalah SP ni R lah sebab buku ni gunakan SP. Okey, Momento gift shop pay $8. Untuk kes ni awak kena jawab dalam dolar lah. Tapi dalam soalan semua saya akan bagi dalam RM, tak ada masalah. Sebab buku ni buku international, dia guna dolar. Jadi $8 awak kena bayar untuk shop pay $8 for picture frame. If a markup of 650 is added, what is the selling price of the frame? Dia nak tanya apa? Selling price. Selling price tu apa? Retail price lah, harga jualan. Jadi soalan tanya adalah R. Jadi sekejap saya try edit sini tak boleh. Okey, jadi formula bagi tahu apa? Retail sama dengan cost tambah markup. Dekat sini mana satu cost? Cost dia adalah $8. Berapa dia nak markup? Dia nak markup sebanyak 6.50. Okey, 650. So markup tambah dengan cost, so selling price dia adalah 14.50. RM14.50. $14.50 lah. Dia panggil sen juga saya rasa. Jadi ini kalau ni paling simple soalan. Tapi exam takkan masuk macam ni lah. Kalau masuk pun satu soalan saja. Ini sebenarnya penerangan yang paling basic lah. Kita tengok soalan yang susah sikit. Yang ni okey Faham? Faham. Okay, bagus. Yang ni senang. Tengok yang persen sikit. Yang ni pun sama. Tolak. Buku ni dia ada dalam. Okay, yang ni ada persen. Okay, bagus. Ni senang sikit. Bukan senang lah. Maksud saya ni lebih mudah untuk diterangkan. Okay, Blanco Industry produce stainless steel sinks at cost $56 each. If the sinks are sold to distributor for 89.60 each, what are the amount of markup and the percent markup based on cost? Jadi kat sini dia terbalikkan daripada soalan kita. Okay, dia terbalik daripada soalan kita yang saya terangkan tu. Okay, sekarang dia tanya apa? Dia tanya yang pertama adalah amount of markup. Bermaksud ada dua soalan dalam cerita ni. Yang pertama dia tanya amount of markup ataupun nilai M lah. Kemudian tanya percent markup based on cost. Okay, kita cari markup dulu. Nanti baru saya terangkan maksud yang kedua ni. Okay, markup apa dia? Markup bersamaan dengan retail tolak cost. Retail berapa? Retail dia adalah RM89.60. Tolak berapa? Cost dia $56. Saya dah campur-campur dah. Sekejap dolar, sekejap ringgit. Okay, yang mana kita boleh faham lah Okay, 89 tolak 6. 8.9.6 tolak dengan 56. Jadi markup harga yang dinaikkan adalah 30.6. Okay, ini harga markup dia. Tapi dia nak tanya, ini baru soalan pertama ni. Yang ini soalan markup lah, paling simple. Dia tanya pula persen. Percent based on cost bermaksud markup ni, harga ni berdasarkan cost. Jadi bila harga ni berdasarkan cost,
dia bersamaan dengan, dia kena bahagi dengan kos. Dia nak tengok, sebab dia tanya based on cost kan. Jadi harga yang dimarkatkan tu dibahagikan dengan kos dan darab dengan 100%. Okey. Dapatlah jawapan dia 33.6 bahagi dengan 56 darab dengan 100. Dia tertinggal 100 ni. Akan dapat 0.6 darab 100. Maksudnya 0.6 ni didarabkan dengan 100%. Sorry saya punya tulisan macam doktor. Saya tangan kidal. Menulis tangan kidal, jadi mouse ni di tangan kanan. Jadi dia dijanggal sikit lah. Bila saya nak pakai mouse untuk menconteng lah ataupun melakar. Jadi 0.6 darab dengan 100%, yang itu jawapan dia adalah 6%. Kalau soalan tanya, persen markup based on retail, bermaksud yang awak bahagi ni apa? Yang awak bahagi ni adalah R lah. M bahagi dengan R. Apa pun harga markup dibahagi dengan R ataupun retail, itu persen dia, dan persen tu kita dapat untuk based on yang dia minta. Ada lagi tak contoh? Yang ni pun based on cost juga. Jadi kita tengok contoh lain. Yang ni sama contoh macam kita. Okay. Okay, a watch cost $50 to produce. If the manufacturer wants that, bila dia kata produce, itu pun harga cost. Dia harga yang dihasilkan. Jadi $50. If the manufacturer want a 70% markup based on cost, what should be selling price? Jadi selling price yang ditanya. Jadi R berapa? Dia tanya kan. Kalau kita buat maklumat, yang ni kena buat lah. Bila awak buat nanti awak mesti tulis. Dan M, dia bagi tahu C adalah 50. Cantik sikit lah 50 saja. Dan M berapa? M dia nak based on apa? Cost. Jadi 70% didarabkan dengan 70% atau 70% lah. Darabkan dengan cost. Okay. Jadi R kita cari, C 50, M 70% adalah 0.7. Darabkan dengan C. Okay. Untuk buku awak ni, dia dah asingkan. Tapi jalan kerjanya kita masih lagi sama boleh guna, iaitu C, cost kita apa? Kita punya cost and R sama dengan C tambah M kan? C kita apa? C kita 50 tambah dengan 70/100 adalah 0.7. Nak darab dengan apa? Darab dengan C. C kita apa? 50. 85. Betul, ada jawapan kat sini. Saya cuma nak tunjuk jalan kerja dia je. Okay. Jadi kat sini kena tambahkan darab, buat mana dulu? Darab lah. Lepas tu baru awak tambah dengan 50, awak akan dapat 85.